Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat-sahabat yang tanya kan, video-video saya sebelum ini kan, saya ada sebut tentang nun mati tak ada tanda, ada tanda kan. Okey, baik, hari ini saya akan terangkan. So ada gambar di dalam video ini. Okay. Baik, kita tengok satu persatu. Okey, sebelum tu kita tengok beza antara nun mati ada tanda dan nun mati tak ada tanda. Itu beza dia. Kita tengok dulu nun mati ada tanda. Okey, kalau kita jumpa nun mati ada tanda, maka bacaannya tidak perlu dengung. Kalau tengok pada contoh kat situ, dia bagi in antum. In tu, nun mati yang warna merah tu, dia ada tanda. Maka kita baca in antum. Tak boleh baca in antum. Tak boleh dengung. Baik. Begitu juga dengan mim yang ada tanda. Bi rabbihim azabun. Jangan baca bi rabbihim. Tak boleh dengung. Okey, jelas Nun mati ada tanda. Mim mati ada tanda. Jangan dibaca dengung. Bagi nun mati tiada tanda dan mim mati tiada tanda, maka di sini kita akan baca dengung. Kita baca dengung. Kalau kita tengok kat situ, contoh dia min tafawut, min dengung. Ataupun lahum maghfiratun, dia dengung. Jumpa nun mati, mim mati yang tiada tanda, kosong je di atas dia, maka di situ kita baca dengung. Baik, apa maksud dengung dan berjangkit tu? Saya guna berjangkit tu, ada sebahagian kitab ataupun buku digunakan menyembunyikan huruf selepas tu lah. Okey, contoh macam mana saya nak bagi contoh. Kalau kita jumpa mim nun mati, dia tak ada tanda, kemudiannya ada huruf fa. Contohnya perkataan anfusakum. Macam mana kita nak memasukkan ataupun kita jangkitkannya. Contoh, an tu kita baca dengung. An tu kita baca dengung. Kemudian fa ni, cara kita nak sebut huruf fa ni, gigi atas kita sentuh bibir bawah. Ketika kita dengung itu, mulut kita kedudukan huruf fa. Anfusahum. Masa an tu, gigi atas sentuh bibir bawah. Anfusahum. Itu masuk berjangkit. Ataupun contoh lain, nun mati bertemu dengan ya. Macam sebelum ni kita baca dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu. Itu maksudnya kita dengung dan kita jangkitkan dengan ya, ataupun kita sembunyikan bunyi ya dalam dengungan itu. Seterusnya kita tengok nun sabdu dan mim sabdu. Okey. Kalau tuan-tuan, perempuan jumpa nun sabdu, mim sabdu, maka dia baca dengung. Contoh kat situ, jahannam. Jahannam, dengung. Ataupun thumma. Thumma, dengung. Jumpa nun sabdu, mim sabdu, mesti baca dengung. Kemudian kita lihat tanwin. Tanwin bawah ataupun atas, bentuknya sama, tapi kalau tanwin hadapan dia ada bentuk yang berbeza sikit lah. Jadi dia ada dua bentuk yang berbeza. Satu, dia akan ada bentuk sendeng ataupun dia bentuk selari. Ada juga tanwin ini, dia bentuk dia 69 baris hadapan, tanwin hadapan, dia akan bentuk 69 ataupun 99. Okey, kita tengok kalau tanwin ini bentuk selari, maka kita jangan baca dengung. Ataupun tanwin itu bentuk 69, kita jangan baca dengung. Tapi kalau tanwin itu bentuk selari ataupun bentuk 99, maka di situ kita baca dengung. Baik, jelas tanwin ni dia ada beza bentuk dia. So daripada bentuk ini kita ada sedikit panduan dan sama ada nak kena baca dengung ataupun tak boleh baca dengung. Seterusnya, lihat kalau tanwin sendeng ni ataupun tanwin yang bentuk 99 ni, ataupun nun mati tak ada tanda, dia bertemu dengan lam
ataupun ro. Maksud lam tu tak nampak lam dan ro. Biasanya dia akan bertemu ni, lam dan ro ni dia akan ada tanda sabdu. Jadi bacaan dia yang asalnya tadi kita tengok dia kena baca dengung. Tapi bila dia bertemu dengan huruf lam ataupun ro, maka kita jangan baca dengung. Tapi dia masuk, dia berjangkit. Dia berjangkit, dia masukkan. Contohnya perkataan jundul lakum. Jundul lakum. Jangan baca jundul lakum. Itu tak boleh. Jundul lakum. Masukkan lam tu. And mir rizqih. Jangan dengung. Masukkan huruf ro. Baik, seterusnya kita tengok pada kotak yang di bawah sekali tu, dengung dan berjangkit mim. Jangan rapat bibir. Okey. Kalau lihat contoh ni, saya bagi contoh daripada mula kanan mim, mim mati bertemu dengan ba. Kemudian nampak lagi tu. Dia tanda tanwin. Tanwin tu hilang. Dia macam ada satu baris, lepas tu dia ada mim kecil, kemudian bertemu ba. Contoh yang ketiga, kan boleh lihat contoh kat situ. So bila bacaan ini kita mesti baca dengung, dan ketika kita dengung itu kita jangan rapatkan bibir. Kita jangan rapatkan bibir. Bibir tu renggangkan sedikit saja. Kan? Contoh kat sini, rabbahu bil ghaib. Kan? Rabbahu dengung kat situ, tapi jangan rapat bibir. Syai'in basir. Dengung, jangan rapat bibir. Alimun bidhati. Alimun. Masa mu tu jangan rapat bibir. Bidzambihim. Sama juga. Jangan rapat bibir. Baik, seterusnya kita tengok tanda panjang baris atas. Okey. Untuk tanda panjang baris atas dia ada 4. Yang pertamanya alif besar, alif kecil, alif atas wa dan alif atas ya. Alif dengan alif kecil atas wa dan alif kecil atas ya. Okey, kalau kita jumpa tanda ini, kita baca panjang 2 harakat. Kita baca panjang 2 harakat. Bagi panjang 2 harakat baris bawah, kita ada ya, kita panggil ya besar, yang dia duduk tengah ke, dia duduk hujung ke, kadang dia ada titik, kadang dia tak ada titik. Tapi sebelum tu dia baris bawah. Ataupun ada ya kecil, macam ataupun ekor ya tu, kan? Dan biasanya dia ada di selepas di hujung lah, di hujung selepas huruf ha. Dan dia ada di tempat-tempat yang lain juga. Contoh selepas huruf ya, tapi kat sini contoh kita tengok selepas huruf ha. Maka kita jumpa, kita baca 2 harakat. Bagi panjang 2 harakat baris hadapan. Contoh dia ada wa mati, kemudian dia ada alif, kemudian atas alif tu dia ada tanda bulat. Itu kita baca panjang 2 harakat. Ataupun wa saja, kan? Contoh kat situ wa yaquluna, kan? Contoh. Ataupun di hujung wa kecil je, di hujung huruf ha, hujung kecil je. Okay? So jadi tanda panjang ni kita baca dengan baca 2 harakat. Baca 2 harakat. Kemudian kita lihat bila yang panjang tadi, panjang 2 harakat tadi, panjang baris atas, panjang baris bawah, panjang baris hadapan, bila tanda-tanda itu dia letak, ditambah ada tanda macam tanda cacing atas alif, atas ya ataupun atas wa, maka bacaan dia akan jadi 4 atau 5 atau 6. Tapi macam mana kita nak tahu bila baca 4 atau 5 ataupun bila baca 6? Okey. Bila kita lihat selepas daripada tanda panjang itu, dia ada huruf hamzah. Maka kat situ kita baca 4 atau 5. 4 atau 5. Jika tuan-tuan, puan-puan nak pilih salah satu, boleh ambil 4. Pilih 4 saja konsisten. Awal kita baca 4, seterusnya pun kita baca 4, 4, 4. Ataupun pada awalnya kita baca 5, seterusnya pun kita baca 5. Dan kemudian, ni ada pilih lah. Boleh pilih 4 atau 5. Tetapi ada satu contoh yang mana selepas daripada tanda panjang itu, huruf itu bertanda sabdu. Maka situ dia tak ada pilihan, kena baca 6 harakat saja. Tak ada pilihan, baca 6 harakat saja. Kemudian akhir sekali, kita ada 5 huruf. 5 huruf yang bila dia bertanda mati, mesti dibaca dengan memantul. Kita baca qalqalah. Cara nak ingat dia, baju dah kotor. Ni yang mai tahulah. Ba, jim, dal, qaf dan ta.
boleh baca dalam keadaan memantul. Kan? Mesti kita baca dalam keadaan memantul. Macam mana contoh baca memantul itu? Contoh huruf ba tu. Huruf ba, qab. Itu maksud dia memantul. Itu maksudnya baca qalqalah. Qab. Ataupun wa ajrun. Aj. Wa a'tad. Dapat itu maksud memantul. Ni ada lagi yang satu yang terakhir. Kita tengok alif ni dia ada tanda bulat. Tanda bulat ni dia ada dua bentuk. Satu bentuk yang begini, dan satu bentuk begini. Dia ada beza. Contoh kat situ wa asirru, kita baca ru tu baca panjang. Tapi alif ada tanda bulat tu kita tak baca. Kita tak baca wa asirruwa. Jangan baca macam tu. Sebab saya pernah jumpa ada orang baca begitu. Wa asirru. Ru tu kita baca 2 harakat. Alif tu dia tak baca. Kita tak baca. Tanda bulat yang lagi satu, kan? Maksudnya jangan baca tu, jangan kita baca panjang lah. Sepatutnya kalau alif ni, dia akan jadi baca panjang. Kan alif kalau kita jumpa, kita akan baca panjang. Tapi sebabkan ada tanda bulat begini, maka kita tak boleh baca panjang. Ana nadhirun. Cara baca dia. Bukan ana nadhirun. Itu salah bacaan dia. Tetapi kalau kita berhenti pada perkataan ana tu, contoh kita berhenti, kita dah baca, kemudian kita berhenti pada perkataan ana. Kat situ baru kita baca 2 harakat. Kemudian kita sambung bacaan. Tapi jaranglah kita berhenti kat sini. Jadi contoh yang ni saya ambil daripada surah Al-Mulk. Tanda-tanda ni daripada surah Al-Mulk. So ini semua kecuali ada satu contoh saja saya ambil daripada surah Quraisy, kan? Allazi at'amahum, sebab saya tak jumpa ta bertanda mati dalam surah Al-Mulk, kan? Yang lain semua ada. So kalau sesiapa yang nak salinan ini, PDF ini, boleh WhatsApp saya nombor ni, tulis simbol Al-Quran. Nanti saya reply, saya bagi dalam bentuk PDF dan boleh membantu tuan-tuan untuk membaca Al-Quran. Simbol ini hanya sah ataupun boleh digunakan pakai untuk mushaf yang kita guna sekarang ini, kan? Macam contoh dalam gambar ni, kan? Tetapi kalau tuan-tuan ada Quran yang lama, yang macam ni, simbol-simbol ini tidak boleh digunakan pakai kalau tuan-tuan guna Al-Quran yang seperti dalam gambar ni. Ini dia dah, simbol dia dah berbeza. Baik, itu saja kali ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.